Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa idratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah kita dapat bertemu pada hari ini. Saya mohon maaf kelewatan 10 minit daripada waktu asal. Dan kita akan masuk pada hadis yang ke-47 pada pagi ini. Cuma para hadirin rahmati Allah SWT, selepas ni maknanya saya kena berhenti awal. Setiap kali kelas dalam pukul 6.20, 6.25 tu saya mula mendarat untuk pulang segera. Sebab sekarang ni ada sedikit sedikit bantuan diperlukan untuk mencempung anak kedua, dimasukkan ke dalam bas untuk dibawa ke sekolah. Sebab setakat ni bas datang pukul 7, jadi zaujah saya tak mampu untuk mencempungnya kerana ada satu lagi yang ketiga. Jadi perlukan kederat seorang lelaki untuk mencempung anak yang tidak mau ke sekolah. Begitu cara. Jadi saya terpaksalah sampailah kawan tu mempunyai keinginan yang jitu untuk ke sekolah. Jadi ketika tu kita akan lajak macam biasa. Cuma saya mohon keizinan selepas-lepas ni dalam 6.20, 6.25 tu saya berhenti awal sebab nak mencempung Muhammad Nabawi, anak saya nombor 2. Dia tak nak pergi sekolah. Dia kata dia rindu kat baba dengan mama dia. Okay. Tak tahu lah, aku saya kecil dia tu, Allah Allah. Rasa tidak rajin dulu. Hadis yang ke-47. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh al-mutawadi' al-syaikh Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Hadis yang ke-47, qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala bi sanadihi ila sayyidina al-imam at-Tirmidzi wa minhu ila sayyidina Safinah an Safinah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa', hasanun sahih. Daripada Safinah radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengambil wuduk dengan secupak dan mandi ia dengan segantak. Babul wudu'i bil mud. Bab pada menyatakan mengambil air sembahyang dengan secupak air. Mud di sini maknanya mud Baghdad. Mud yang dimasukkan sini adalah mud Baghdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan secupak air. Satu cupak Baghdad di sisi ulama mazhab Hanafi persamaan 812.5 gram. Apa nak buat catatan? Catat dah ya. Satu cupak Baghdad di sisi mazhab Imam Abu Hanifah menyamai 812.5 gram. Itu satu cupak. Manakala di sisi jumhur para ulama pula, satu cupak Baghdadi menyamai 510 gram. 510 gram. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah, secupak di sisi mereka adalah 812.5 gram, manakala satu cupak di sisi jumhur para ulama adalah 510 gram. Baik, babul wudu'i bil mud. Bab pada menyatakan mengambil air sembahyang dengan secupak air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, mengambil air sembahyang itu ada dengan pelaturan. Macam salah je tak? Tapi kalau ikut dalam lahjah orang Indonesia memang pelaturan. Jadi mungkin Allahu'alam, mungkin Syekh Al-Marbawi terkesan dengan bahasa Indonesia sikit-sikit, Allahu'alam. Jadi memang
pelaturan itu kalau berdasarkan dialek Indonesia memang bermaksud peraturan. Jadi tasrih kita menganggap kalimah ini benar, itu lagi baik daripada kita menyatakan ia salah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, mengambil air sembahyang itu ada dengan pelaturan memakai air yang diperbuatkan mengambil air sembahyang itu. Maka di sini ada diterangkan insya-Allah sebagaimana yang diittifaqkan ulama, kemudian daripada telah diselidik banyak mana Nabi SAW memakai air, dan telah didapati berbagai-bagai banyak sedikit air yang diperbuatnya mandi pada beberapa hadis. 213 masalah air wuduk dan kadarnya dan hadisnya. Nak bagi tahu kepada kita semua benda yang berkait dengan Nabi semua orang ambil berat. Kita mandi tak ada siapa pun buat kajian berapa kadar air yang saya mandi. Tak ada pun orang nak buat satu kajian air saya mandi setiap hari berapa. Kita pun nak khabar orang buat tak layan, berfaedah kan. Tapi berkait dengan Nabi semuanya adalah penting. Dan di sini adalah menunjukkan betapa besarnya baginda Rasul di sisi umat Islam. 213 masalah air wuduk dan kadarnya dan hadisnya. Telah datang riwayat daripada Tirmizi menyebutkan hadis kadar air yang diperbuat Nabi akan wuduknya. Katanya, an Safinah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Diriwayatkan daripada Safinah radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah ia mengambil wudu. Cuma dia itu wudu, wudu. Moga-moga ada huruf hamzah selepas itu kan. Wudu. Bahawasanya Nabi SAW adalah ia mengambil wudu dengan kadar secupak air, iaitu 2 ritl, 2 ritl. Dan mandi hadas ia dengan 1 gantang air, iaitu 8 ritl. Para hadirin dirahmati Allah SWT, satu cupak air menyamai 2 ritl itu adalah pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Di sini sebutkan satu cupak air iaitu 2 ritl. Dan kalau kita perasan, iaitu 2 ritl itu adalah daripada huraian Syekh Idris Al-Marbawi dan bukannya daripada matan hadis. Kita yang boleh bahasa Arab alhamdulillah sikit-sikit lah. Tapi kalau orang yang dia langsung tak boleh bahasa Arab, dia akan ingat memang Nabi sebut satu cupak air adalah 2 ritl. Jadi kalimah iaitu 2 ritl itu daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Dan bila kita merujuk kitab fiqh, satu cupak air bersamaan dengan 2 ritl itu adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Manakala satu mud Baghdadi, iaitu satu cupak Baghdad, di sisi jumhur para ulama adalah menyamai satu cupak menyamai 1/3 ritl. 1/3 ritl. Ya. Ritl ni apa dia tuan-tuan? Ni cara apa kata apa? Timbangan satu ketika dahulu. Timbangan satu ketika dahulu. Jadi satu ritl bersamaan dengan, satu cupak air bersamaan dengan 2 ritl di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kita telah sebut sebelum ni satu cupak di sisi mazhab Imam Abu Hanifah berapa kan? Iaitu 812.5 gram kan? Jadi bagi 2 lah, kita akan dapatlah jawapannya. Ritl di sisi mazhab Imam Abu Hanifah iaitu sama dengan 406.25 406.25 gram. Namun di sisi jumhur, oleh kerana satu cupak di sisi jumhur adalah bersama dengan 1/3 ritl. Jadi satu ritl di sisi mazhab jumhur para ulama adalah menyamai 382.5 gram. 382.5 gram. Jadi satu cupak air di sisi jumhur para ulama menyamai 1/3.
Para sahabat rahmati Allah, saya cadangkan kita beli satu buku karangan Syekh Ali Jum'ah, Al-Mawazin Al-Mawazin wal Makayil wal Atwal, yang mana kitab ini Syekh Ali Jum'ah mendatangkan satu rid di sisi jumhur berapa, satu rid di sisi mazhab Imam Abu Hanifah berapa. Dia ada khilaf di sisi jumhur para ulama dan juga mazhab Imam Abu Hanifah dari segi kadar kiraan tu. Kita boleh dapatkan Al-Mawazin, Al-Makayil wal Mawazin, lebih kurang gitulah tajuk kitab ni, karangan Syekh Ali Jum'ah. Kalau tak nak beli, boleh download di internet, ada untuk senang kita nak buat catatan. Diriwayatkan daripada Safinah bahawasanya Nabi SAW adalah ia mengambil wuduk dengan kadar secupa air, iaitu 2 rid, dan mandi hadas ia dengan satu gantang air, iaitu 8 rid. Ini juga adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat, Syekh Ghazali ketika ini menghuraikan hadis ini berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Satu gantang di sisi mazhab Imam Abu Hanifah bersama dengan 8 ridl. Baik, kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Jabir dan Anas bin Malik, dan bermula hadis Safinah itu hadis hasan lagi sahih. Kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi lebih kurang dengan 1 liter lebih. Mandi dalam keadaan jasad baginda lebih besar, lebih sasa berbanding dengan jasad kita. Rambut baginda lebih panjang berbanding dengan kita, dan janggut baginda lebih hebat berbanding dengan janggut kita yang sekelumit cuma. Dalam keadaan begitu, Nabi SAW mandi hanya dengan 1 liter. Lebih kurang itulah 1 liter. Jadi bayangkan bagaimana pula kita mandi. Hampir sungai Nil itu tak cukup. Jadi pembaziran itu memang begitu ketara di sisi masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Masyarakat Arab tak pernah dikurang mandi. Orang Arab dikurang juga mandi. Tapi kalau masyarakat Melayu dia suka mandi. Tapi mandi sampai membazir air itu pun satu perbahasan yang perlu dititik beratkan. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Jabir dan Anas bin Malik, dan bermula hadis Safinah itu hadis hasan lagi sahih. 214 masalah air wuduk dan hukum kadarnya yang digunakan. Kata Abu Isa, telah memikir setengah daripada ahlul ilmi akan kadar air wuduk itu sebagai di dalam hadis pada masalah 213 itu, iaitulah kadar secupa air pada wuduk, yakni 2 rid, dan mandi segantang air, dan iaitu 8 rid. Kita semua sedia maklum, ini adalah berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah kiraan tadi. Dan berkata Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, bukanlah makna hadis pada masalah 213 itu daripada menetapkan bahawasanya tiada harus memakai air lebih daripadanya, dan tiada boleh kurang daripadanya. Bahkan pakailah kadar barang yang memadai. Kalau begitulah baginda Rasul dalam keadaan baginda lebih bersasa berbanding dengan kita, kadar air hanyalah sedikit, sepatutnya kita lebih-lebih lagi sedikit menggunakan kadar air. Kata Imam Nawawi, telah ijma' sekalian Muslim atas bahawasanya air yang memadai pada wuduk dan mandi tiada ada dikadarkan. Bahkan memadai ia sedikit dan banyaknya menurut kadar cukup berlari air itu atas anggota yang mengambil wuduk. Dan telah berkata Syafi'i, dan terkadang berjimat seseorang dengan sedikit, maka memadai ia akan dia, dan mewah dengan banyak, maka tiada memadai. Kata Nawawi, telah berkata ulama, dan bermula yang sunat bahawa tiada mengurang ia pada mandinya daripada 1 gantang, dan tiada daripada wuduknya daripada 1 cupak. Dan telah menyebut 1 jamaah daripada ashab kita akan 1 wajah bagi setengah ashab kita bahawasanya segantang itu di sini ialah 8 rid, dan 1 cupak itu ialah rid, ialah 1 rid, ya.
Cuma para hadirin rahmati Allah, kalau kita rujuk kalam Al-Imam Nawawi asalnya, iaitu ketika beliau menghuraikan hadis dalam Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, dan ucapan ini diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, wa dzakara jama'atu min ashabina wajhan li ba'd ashabina anna as-sa'a huna thamaniyatu awtal wal mudda ritlani. Jadi kalau begitu, kalimah ritlan merujuk kepada makna dua rit, bukannya satu rit. Jadi berlaku kesilapan dari segi terjemahan di sini, melainkan nuskah syarah Sahih Muslim di sisi Syekh Idris berbeza dengan nuskah yang ada di sisi kita. Wallahu a'lam. Namun sekadar nuskah yang kita miliki, ucapan Al-Imam An-Nawawi berbunyi sama wa dzakara jama'atu min ashabina wajha li ba'd ashabina anna sa'a huna samaniyatu awtal wal mudda ritlani. Jadi kalimah ritlan itu diterjemahkan kepada dua ritl, bukannya satu ritlan. Catatan kita lah tu ya. Hadis yang ke-48, An Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna lil wudu'i shaytanan yuqalu lahu al-walhan fattaqu waswasal ma'i gharibun dha'if. Daripada Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahawasanya bagi wudu satu syaitan, dikata orang baginya walhan, maka takut olehmu akan was-was air kerana ada seekor syaitan khusus yang namanya walhan. Dia memang berperanan untuk menggoda orang supaya was-was dalam penggunaan air. Tak cukup lagi ni, akhirnya dia membawa kepada pembaziran air. Okey. Babu karahiyatil israfi fil ma'. 215, bab tegah membuang-buang pada air. Bab tegah membuang-buang pada air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah israf pada air itu, iaitu menggunakan dia dengan berlebih-lebihan dan tiada berkira sekadar patut dan mencukupi. Maka orang yang demikian itu ada kalanya datang daripada was-was, seperti ia mandi atau mengambil wuduk dengan sebab was-wasnya daripada syaitan, jadilah berasa kepadanya barang yang sudah rata basuhnya dan kena air, perasan-perasannya belum kena dan belum rata. Sian tengok orang was-was Lepas tu kalau kita ada penyakit was-was tu, dia kena lawan. Cukup tak cukup? Cukup. Dia begitu ya. Orang kat takbir masuk, dah cukup, dah kena. Kesian Sebab tu dari segi orang was-was ni, kita kena bantu dia dengan menyatakan ilmu. Saya jumpa satu orang, dia punya was-was punya dahsyat. Dia kahwin dengan, dia dah kahwin, tapi dia tak berani nak sebut kalimah pisang. Contoh, kalau dia beli pisang, dia kata isteri tolong ambil pisang tu, dia tak berani nak sebut pisang. Kenapa? Sebab kalimah pisang itu adalah daripada kalimah pi dan juga sang. Pi dalam bahasa Kedah maksudnya pi, pergi. Dia takut kalimah itu merujuk kepada talak. Punyalah jauh pisang. Apa kaitan pisang dengan talak? Tapi dia punya was-was sampai begitu sekali sampai lain kali saya pun tension. Hampir-hampir saya juga ditipu was-was Betulkah aku? Betulkah? Dia sangat dahsyat sampai dia tak berani nak sebut kalimah pisang. Sampai kadang-kadang dia tak bercakap lah ni, dia takut terkeluar huruf P tu. Dia rasa macam itu adalah lafaz kinayah kepada talak. Dan dia pula rajin membaca. Itu masalahnya, bila rajin membaca, dia jadi banyak pengetahuan. Bila banyak pengetahuan, dia mula timbul was-was. Sampai saya kata tak usah nak baca. Dia pelajar medik. Saya kata tak usah nak baca, cukup kami je baca. Awak kutubu bahagian perubatan lah, tak usah nak baca. Sebab dia tu sendiri siap sahabat gini. Tapi dengarnya alhamdulillah lah. Tengok setakat ni nampak bahagialah. Moga-moga was-wasnya sudah tiada. Sampai begitu sekali saya sebut, dia tanya lagi. Saya sebut, dia tanya lagi.
Saya sebut, dia kata boleh saya rakam. Boleh, rakamlah. Sebab dia kata kalau dia was-was nanti tak dengar balik. Sampai gitu sekali. Setiap kali dia jumpa saya, dia akan belanja saya. Itu saya ingat. Saya tak was-was yang tu. Hati-hati siapa yang ada penyakit was-was, kena ingat was-was itu bukan kerana ikhtiar, tapi was-was tu kerana dia telah ditimpa dengan penyakit. Was-was ni punca kerana dia tidak mendalami ilmu dengan baik. Sebab kalau kita belajar fiqah dengan betul, kita akan jadi orang yang tenang. Kalau orang was-was dia tak berani duduk ni, takut ada budak kencing ke apa ke. Dia sampai begitu sekali dia berjalan, ambil wuduk tu, sampai tengok betul ke masuk, cek tu. Yelah, kita wuduk pun kita akan cek juga, takut apa ada benda-benda apa semua kan. Tapi ini sampai ambil wuduk tu, kira habislah imam sampai bagi salam baru dia. Itu pun dia tak selesai lagi wuduk. Dia masih lagi ibadah wuduk lagi. Bahaya orang kena was-was ni. Maka tabiat yang demikian itu telah diberi jaga oleh Nabi SAW, seperti pada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi pada masalah 216 yang akan datang ini. 216, masalah membuang-buang air dengan sebab was-was dan hadisnya. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis membuang air dengan sebab was-was, dan jadilah ia dalil bagi tegah membuang-buang air itu. Demikian bunyi hadisnya. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu al-walhanu fattaqu waswasal ma'. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda ia, bahawasanya bagi wudu itu satu syaitan, dinama orang akan dia al-walhan. Maka kerjanya memberi was-was ke atas orang yang mengambil air sembahyang. Maka kerana yang demikian diberi jaga oleh Nabi SAW, sabdanya, maka takut olehmu akan was-was air. Yakni hendaklah ingat-ingat dan jaga-jaga daripada was-was syaitan pada menggunakan air itu, kerana tipu daya syaitan yang demikian itu membuang-buang akan air lebih daripada hajat, dan jadilah menurutkan tipu dayanya itu tiada jauh daripada neraka. Wa'alaikumsalam min zalik. 217, masalah membuang-buang air, iaitu israf dan hukumnya. Kata Nawawi, dan telah ijma' ulama atas tegah melampau-lampau pakai air itu lebih daripada hajat, dan jikalau di tepi pantai laut sekalipun. Sampai begitu sekali kita duk guna air bergantang-gantang pun ke tepi laut. Ada ke kurang air laut tu? Tak. Tapi nak diajar, gunalah pada kadar yang mencukupi. Jangan guna melampau-lampau. Islam tak suka melampau-lampau. Dan bermula yang azhar bahawasanya ia makruh akan sebagai makruh tanzih. Maknanya kalau kita melampau-lampau guna air, dia tak jatuh haram, tapi dia makruh tanzih. Dan kita pernah sebut sebelum ni, makruh tanzih itu adalah istilah dalam mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tak teringat mikrofon maafkan saya tak teringat tak pakai mikrofon. Adapun di sisi mazhab jumhur tak ada istilah makruh tanzih atau makruh tahrim. Namun kalau buka dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i digunakan juga istilah makruh tanzih dan juga makruh tahrim. Kata Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i, ini adalah kerana istilah itu sudah menjadi glamour di sisi para fuqaha satu ketika dahulu, sehingga ulama dalam mazhab Imam Syafi'i pun menggunakan pakai istilah ini dalam kitab-kitab mereka, walaupun pada asalnya istilah ini bukan istilah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makruh tanzih maknanya makruh, makruh tahrim maknanya haram. Makruh tahrim maknanya haram. Kerana mazhab Imam Abu Hanifah membezakan, sekiranya dalil yang mengharamkan itu adalah dalil yang zanni, maka pengharaman itu dinamakan makruh tahrim. Tapi sekiranya pengharaman itu dengan dalil yang qat'i, dengan dalil yang kukuh, bukan lagi bersifat andaian, maka pengharaman itu dinamakan sebagai perbuatan yang diharamkan itu dinamakan sebagai haram.
Dia dibezakan sikit dalam mazhab jumhur. Sama ada dalil tu dalil qat'i ke dalil zanni ke. Bila dalil itu dalil yang mengharamkan, maka perbuatan itu namanya haram, sama ada dengan sabit dengan dalil zanni ataupun dalil qat'i. Ini istilah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya sebut ni kenapa? Sebab dulu di Malaysia, tak tahulah sekarang ni masih lagi atau tidak, famous satu ketika dahulu istilah makruh tahrim ni, maknanya dia kata dia tak haram lagi, tapi dah dekat sangat dengan haram. Dia bukan dah dekat, memang haram dah sebenarnya. Dia bukan dekat-dekat dah, memang haram sebenarnya. Sebab ia adalah istilah mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Baik. Kata Nawawi, dan telah ijma' ulama atas tegah melampau-lampau pakai air itu lebih daripada hajat, dan jikalau di tepi pantai laut sekalipun. Dan bermula yang azhar bahawasanya ia makruh akan sebagai makruh tanzih. Dan kata setengah daripada ashab kita, bermula menggunakan air lebih daripada hajat itu haram. Wallahu a'lam. Jadi dalam mazhab kita ada dua pendapat. Pendapat yang dianggap standard adalah makruh. Sebab air itu air dia, milik dia. Bila milik dia, dia nak buat apa saja tu pulanglah. Dan dia pula bukannya menggunakan pada maksiat. Ini di sisi pendapat yang pertama yang mengatakan larangan itu larangan makruh. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Al-Mughaffal radhiyallahu taala anhum, dan bermula hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu di dalam masalah 216 itu ialah hadis gharib dan dhaif. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar ni sajalah untuk hari ini. Mohon kemaafan terpaksa berhenti awal disebabkan masalah keluarga. Sedih punya tak? Masalah kecil je. Biasalah anak-anak umur 4 tahun sekolah di sini berhentinya pukul 7 kena pergi, pukul 3 baru balik. Jadi kerinduan yang memuncak kepada ayah dan ibu tu begitu tinggi. Jadi meronta-ronta tidak mahu pergi sekolah. Jadi saya terpaksalah menggunakan kederat saya untuk menjemput anak saya tu pukul 7 nanti. Doakan moga selamat. Semalam dah tercampak dah kopiah dekat sekolah, meronta-ronta. Memang macam cerita India lah. Lari, kejar-kejaran. Memang menarik benda tu. Orang Arab semua tengok. Sampai cikgu saya, kenapa masalah dia? Dia tak boleh bahasa Arab lagi, jadi kawan tak ada. Jadi lama pula. Jadi biasalah anak-anak begitu. Baik, saya mohon maaf terpaksa berhenti awal sebab ada satu tugas penting yang perlu diselesaikan di Hayul Ashir. Doakan. Kalau anak saya dah okey, saya akan berhenti pada 7 pada pukul 6.45. Namun oleh kerana setakat ni masih lagi begitu keadaannya, jadi sampai settle lah. Sampai settle, saya selagi tak settle saya akan berhenti pada pukul 6.20-25 begitu. Mohon kemaafan. Kita tangguh sama-sama dengan berselawat ke atas Sayyidina Nabi SAW. Moga selawat kita ini diberkati dan disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا القوة في طلب العلم يا أرحم الراحمين. جنبنا عن كل المكاره
وعن كل أسباب تؤدي إلى تعطيل تعلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من عبادك الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.